3, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Assalamualaikum kepada semua yang hadir pada malam ni. Jazakumullahu anna kullal khair. Moga Allah beri kepada tuan-tuan sebaik-baik balasan di atas sokongan tuan-tuan kepada usaha yang dilakukan oleh pihak kita untuk mertabatkan kalimah Allah supaya ia jadi sempurna dan tinggi di muka bumi. Ingat ya tuan-tuan, setiap sen yang tuan-tuan dermakan, tuan-tuan infakkan, tuan-tuan belanjakan untuk memahami Islam, itu sebenarnya jihad di jalan Allah SWT. Mudah-mudahan pihak Telaga Biru dapat terus lagi menggiatkan berbagai-bagai usaha untuk mendidik umat. Ya tuan-tuan mulia Allah sekalian, bekerja dalam bidang ilmu ni tidak menjadikan kita kaya, tetapi melahirkan orang yang kaya budi sebenarnya. Ya, jadi kita nak mengamalkan apa yang disebut Allah SWT, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, Iqra' wa rabbukal akram. Belajarlah membaca, dengan membaca itu akan menjadikan diri kau sempurna, diri kau dekat dengan Allah Taala. Dan pada hari ini tuan-tuan, malam ni merupakan malam yang mendebarkan, kerana pihak Telaga Biru minta saya untuk buat pengumuman nama mereka yang telah terpilih dalam keputusan pilihan raya pula, dalam keputusan program cyber sale yang telah diadakan selama lebih seminggu yang lalu. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan yang boleh kasihan, mudah-mudahan yang telah menangi apa yang dilakukan dalam peraduan pada kali ini dapat meneruskan lagi manfaat, menyampaikan ilmu, memberi ilmu, dan bagi yang belum berjaya jangan hampa, jangan kecewa. InsyaAllah kita akan sentiasa mengadakan program-program ilmu seperti ini masa ke masa, setiap waktu, setiap ketika. Tuan-tuan nantikan di Facebook saya, di Facebook Telaga Biru, di Facebook Umrah Zahazan, untuk kita dapat lihat perkembangan ilmu yang kita nak ajak umat ini supaya kembali ke Siratillahil Azizil Hamid, kembali kepada jalan Allah SWT. Jadi malam ni tuan-tuan, saya nak bawa tuan-tuan untuk menungi ayat-ayat yang penting, berkisah tentang tanggungjawab orang beriman dalam kehidupan ini, iaitu mereka kena berjihad dan mereka kena mainkan peranan tanggungjawab yang telah saya ceritakan semalam. Dan saya nak cerita pada tuan-tuan pada malam ni, betul ke ada ayat yang merujuk kepada kisah seorang sahabat yang mulia yang dipanggil sebagai Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Ya, di hujung sesi ni saya nak buat pengumuman tentang pemenang-pemenang program peraduan kita sepanjang cyber sale yang diadakan lebih seminggu lalu di Telaga Biru. Manakala pada hari ini untuk tuan-tuan, saya nak mengajak tuan-tuan untuk merenungi ayat-ayat Allah SWT supaya kita makin faham kepada ayat-ayat yang dimaksudkan ni. Betul ke Sayyidina Abdurrahman bin Auf yang dimaksudkan bahawa beliau ni ditegur oleh Allah SWT tidak mahu berjihad? Ada setengah tafsir mengatakan demikian. Adakah betul begitu tuan-tuan? Dan saya pun nak bawa kepada tuan-tuan kisah tentang Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu wa ardah, yang telah pun menjadi dipanggil sebagai Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus. Walau bagaimanapun Khalid Walid ini meninggal dunia di atas ranjang, di atas katilnya, dengan kata-katanya yang sangat sayu dan sedih. Mata Khalid kama yamutul ba'ir, matilah Khalid macam matinya seekor unta tua yang tidak berharga. Begitu tawaduknya beliau, kerana beliau tidak mencapai cita-cita untuk mati syahid di jalan Allah SWT. Sedangkan di badannya ketika dimandikan oleh anak-anaknya, tuan-tuan tahu berapa banyak liang kesan pedang yang telah pun kena pada tubuhnya sepanjang dia berjihad di jalan Allah, tuan-tuan. Tahu tak berapa jumlahnya? Berapa lubang yang ada di badannya? Kesan daripada peperangan yang beliau harungi dengan harapan mati syahid, tapi Allah tidak takdirkan Sayyidina Khalid Walid mati syahid. Beliau mati seperti mana mati orang biasa, sakit tua di atas katil, dan beliau menangisi. Nanti saya akan ceritakan dalam tafsir pada kali ini. Bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir Munir, jangan lupa buka jilid ketiga, muka surat 159, dan kita mengadakan kempen ini berterusan. Walaupun dah habis cyber sale, tapi bagi mereka yang memiliki tafsir Munir ini akan beroleh kitab hadiah daripada Telaga Biru yang bernama Ensiklopedia Nama-Nama Anak. Kitab ini penuh dengan informasi, lebih daripada 3,500 entry nama yang ada kat sini, untuk mengelakkan umat Islam daripada tersilap ejaan bahasa Arab kepada nama-nama anak mereka. Kadang-kadang kita tengok kat internet sahaja ejaan itu tak tepat, ya, maka di sini tunjuk sempurna nama, ejaan, informasi
sejarahnya kita dapat lihat dengan jelas kan. Inilah kelebihan buku yang sebab tu mana-mana ada nama-nama yang dilarang oleh Allah SWT. Apa nama yang dilarang? Boleh tak kita namakan anak kita dengan Al-Qasim macam Nabi menamakan putera baginda? Ada hadis melarang seseorang itu dipanggil dengan Abu Qasim. Kenapa? Ada huraian dalam kitab ini. Tuan-tuan, kitab ini akan diperoleh bagi mereka yang membuat placeholder tafsir Munir dan begitu tafsir Ibn Katsir. Jadi milikilah dua tafsir ini. Kita mengadakan kempen satu rumah satu tafsir, satu sekolah satu tafsir, satu masjid satu tafsir, satu musallah satu tafsir, satu pejabat satu tafsir, insya-Allah ya. Supaya kehidupan kita disuluh oleh ayat-ayat Allah, kefahaman yang mendalam padanya. Hari ini kita lihat pada ayat ke-76 dan insya-Allah jika ada kesempatan kita akan masuk ayat 77. Walaupun insya-Allah pada ini saya akan pengumuman nama mereka yang bertuah, yang beruntung kerana menang. Bagi mereka yang belum menang, jangan rasa hampa kecewa kerana masih ada peluang untuk kita mengadakan peraduan masa ke semasa. Tuan-tuan tunggu dan lihat. Selalulah hadir dekat Facebook ini, Facebook Telaga Biru, Facebook Umar Hazan. Kita akan cerita tentang peraduan-peraduan ilmu dan berbagai kitab judul aneka pilihan kita akan hadiahkan kepada tuan-tuan. Baik, cuba lihat ayat ke-76. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. Sadaqallahul azim. Lihat ayat ke-76 terjemahannya. Berilah ayat ke-76, orang-orang beriman mereka berperang di jalan Allah dan orang-orang kafir berperang pada jalan tagut. Maka perangilah kawan-kawan syaitan itu kerana semuanya tipu daya syaitan itu lemah. Tidakkah engkau memperhatikan orang yang telah dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang, laksanakanlah salat dan tunaikan zakat. Ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba sebahagian mereka, iaitu golongan munafiqun, takut kepada manusia iaitu musuh seperti mana takutnya kepada Allah, bahkan lebih takut dari itu. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan perang pada kami? Mengapa tidak engkau tundakan kewajipan perang pada kami beberapa waktu lagi? Katakanlah, kesenangan dunia hanya sedikit dan akhirat itu lebih baik bagi orang bertakwa, mendapat pahala kerana turut berperang dan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun. Baik, dalam kuliah kita semalam ada ceritakan pertautan hubungan di antara kekeluargaan dengan jihad. Berarti dalam Islam ni ini dipanggil holistik. Kita tak bolehlah lihat Islam ni dari satu sudut sahaja. Ada orang kadang-kadang menghadkan kefahaman pada Islam itu pada bidang-bidang tertentu sahaja. Semayang, puasa, zakat, haji, perkahwinan diikut Islam. Tapi dalam nikah kahwin tak mau ikut Islam contohnya. Dalam perniagaan tak mau ikut Islam. Terlibat dengan skim riba dan sebagainya, terlibat dengan skim rasuah dan sebagainya, perkara-perkara yang dilarang, diharamkan oleh Allah SWT. Jadi dalam ayat ke-76 ni kalau kita lihat keserasian antara ayat dalam tafsir Munir ini mengatakan, pada ayat-ayat sebelumnya Allah telah memberi peringatan kepada kaum munafiqun dan memerintahkan mereka untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Pada ayat ini Allah memerintahkan orang-orang yang taat untuk berjihad di jalan Allah demi tertegaknya agama Islam. Allah juga memerintahkan mereka untuk menyiapkan diri yang bersiap sedia menghadapi ancaman-ancaman kafir. Kemudian Allah menerangkan keadaan kaum munafiqun yang masih sangat berat melakukan jihad. Dengan kata lain, pada ayat-ayat sebelumnya yang dibahaskan adalah politik dalam negeri, sedangkan dalam hal ini dibahasa politik luar negara, terutama berkaitan dengan peperangan. Jadi Islam ni tuan-tuan, dia merangkumi semua perkara. Dalam rumah tangga, perkara berkaitan dengan kelambu, perkara dalam kelambu, perkara berkaitan di dapur, perkara berkaitan pendidikan anak-anak, perkara berkaitan dengan diplomatik, perkara berkaitan dengan persiapan menghadapi ancaman daripada musuh. Semalam saya bacakan untuk satu hadis daripada riwayat Abu Dawud dan Ahmad bahawa Nabi SAW sabda, idza taraktu ya tabayatum bil aina wa taba'tum aznab al baqar
wa taraktumul jihad fi sabilillah wa raditum bi zar'i wa taraktumul jihad fi sabilillah sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu minkum hatta tarji'u ila dinikum. Yang maksud bahawa kalau kamu disibukkan dengan urusan dunia sampai kamu terlupa kepada kewajipan jihad di jalan Allah, maka Allah akan beri penghinaan kepada kamu. Harus kita faham, hendaklah kita faham, mestilah kita faham. Bukanlah larangan Islam ini untuk kita berniaga, bukan larangan Islam ini untuk kita bercucuk tanam. Bukan Islam melarang kita untuk jadi petani dan juga penternak kreatif, inovatif pada ini, tak. Tapi ini maksudkan oleh Allah, jangan sampai benda itu melupakan kita pada tanggungjawab yang penting dalam Islam, iaitu mempertahankan Islam. Semalam saya jelaskan ada sebahagian daripada orang Islam pada hari ini berpendapat, nantilah dulu saya kaya, bila saya kaya nanti orang dengar kata-kata saya. Tak tuan-tuan, ini salah. Kita kena jalankan tanggungjawab kita there and then, anytime, bila mana-mana saja kita kena jalankan tanggungjawab kita. Tak boleh kita tunggu sampai keadaan sempurna, kerana mustahil keadaan akan menjadi sempurna dalam hidup tuan-tuan. Jadi keserasian ayat ini menunjukkan kepada kita begitu hebatnya Islam. Islam tidak terbatas pada perhubungan dengan Allah sahaja, bahkan hablum minan nas tetap diambil kira. Dan kita kena ingat dalam tanggungjawab kita Islam ini, bahawasanya bukanlah dengan sembahyang, puasa, zakat, haji saja melayakkan kita untuk masuk syurga, tapi hubungan kejiranan sebagai contohnya. Anak-anak yang kita wajib besarkan dengan cara yang betul, kejiranan yang kita kena jaga, hubungan diplomatik dengan orang bukan Islam, macam mana nak menjadi seorang moderate Muslim. Dan saya dah jelaskan kepada tuan-tuan bagaimana puak kafirin pada hari ini membahagikan umat Islam kepada beberapa type, yang dipanggil traditionalist, teroris, jihadis, moderate, apa lagi yang dipanggil, bahawa orang Islam ni dibahagikan kepada kontek-kontek begitu, pattern dan cara berfikir membentuk mereka. Maka kalau traditionalist ini buat satu kesilapan, dia highlightkan besar-besar, seolah-olah semua orang yang berada di pondok itu, yang memiliki aliran tradisional itu, dianggap sebagai sesat, menyusahkan orang, terlibat dengan perkara-perkara kemungkaran dan sebagainya. Padahal yang terlibat itu seorang, tapi oleh kerana seperti kata orang Melayu, nila setitik habis rosak susu sebelanga. Maka orang-orang kafir yang akan cuba menghighlightkan, membesar-besarkan isu itu, padahal yang melibatkan segelintir kecil sahaja daripada mereka dalam kumpulan tersebut. Tapi bila menghadapi golongan moderate yang memahami Islam dengan betul ni, mereka akan kalah, kerana golongan moderate pandai meletakkan dirinya. Dan itu dalam hadis Nabi mengajar kita, nahnu ma'asyiral anbiya umirna an nunzila an-nasa manazilahum wa nukhatibahu ala qadri uqulihim. Kita ni para nabi dan juga pewaris para nabi, Nabi pesan supaya bercakap dengan manusia dengan bahasa yang mudah untuk mereka faham. Jangan menggunakan bahasa yang terlalu bombastik, jangan menggunakan bahasa yang terlalu rendah hingga menyebabkan orang melihat kita begitu remeh, tafih, safih. Ya. Jadi tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, ayat ini membawakan kepada kita perbezaan di antara orang beriman dengan orang kafir. Orang beriman berperang untuk jalan Allah, li'ilahi kalimatillahi hiyal ulia, li'ilahi kalimatillahi hiyal ulia. Baginya begitu serasi untuk berada di jalan Allah, memperjuangkan kalimah Allah, sedangkan orang selain daripada itu merupakan orang yang memperjuangkan perkara-perkara bersifat taghut. Kadang-kadang tuan-tuan dalam hidup ini, taghut ini bukanlah merujuk pada syaitan semata-mata, tapi merujuk pada perundangan, kata Said Qutb dalam Fi Zilalil Quran. Kadang-kadang ia merujuk kepada syahwat, kadang-kadang ia merujuk kepada kebendaan, kadang-kadang ia merujuk kepada pangkat, kadang-kadang ia merujuk kepada apa sahaja benda yang melalaikan kita daripada Allah, maka itu namanya taghut. Bila kita baca tuan-tuan sejarah kejatuhan kerajaan-kerajaan Islam yang pernah bertapak di muka bumi, kerajaan Islam yang terakhir sekali gugur namanya kerajaan Islam Uthmaniyah. Dalam sebuah buku ditulis oleh Syekh Muhammad Farid Bek bertajuk Tarikh Ad-Daulah Al-Uthmaniyah Al-Aliyah. Cerita tentang kehebatan kerajaan Islam Uthmaniyah. Banyaklah kebaikannya, kita tak menafikan tuan-tuan ya. Kerana di kalangan sultan mereka ramai yang saleh, yang merupakan orang yang memang ikhlas untuk agamanya, yang hidup mereka sedar sepinggang untuk Islam. Sampai sultan dalam dinasti Uthmaniyah yang terakhir itu namanya Abdul Hamid, yang banyak dizalimi sejarah hidupnya. Tapi bila dibuat rumusan bahawa sultan Turki ini mereka menjadi lemah sehingga dipanggil Sahwa Rajulil Marid, sampai empire Turki Uthmani yang besar itu dianggap sebagai empire lelaki yang sakit. Kenapa? Kerana di pertengahan jalan sultan mula lalai dengan perempuan. Maklumlah mereka membuka negara-negara Eropah, dan orang Eropah yang ditawan sebagai hamba sahaya itu cantik-cantik.
maka khalifah-khalifah Osmani di tengah-tengah perjalanan itu ada beberapa mereka yang mula telah menyimpang dan menjadikan itu mataram utama dalam mereka nak menegakkan, menjadikan perjuangan negara Islam Osmaniyah itu telah pun diselewengkan kerana kepentingan. Sampai satu tahap diceritakan oleh Syekh Muhammad Farid Bik dalam buku beliau bertajuk Tarikh Daulah Islamiyah Al-Aliyah ni, Tarikh Al-Islam, Tarikh Daulah Al-Uthmaniyah Al-Aliyah ni, merujuk kepada pada satu ketika orang masuk ke istana raja, orang melihat perempuan penuhnya macam-macam rupa ada. Bila syahwat telah menguasai di situ, tuan-tuan ya. Tapi kita tak menafikan ramainya orang saleh, ramai orang hebat, ulama-ulama Islam yang ada dan tu yang telah berperanan. Allah memberi kepada mereka kesempatan untuk menegakkan kerajaan itu lebih 700 tahun. Sumbangan mereka pada Islam banyak. Kalau nak mengatakan mereka itu mengambil kesempatan terhadap negara Arab, tidak betul sama sekali. Bahkan Sultan Abdul Hamid telah berusaha untuk menjalin negara umat Islam itu dengan sistem kereta api yang bersepadu dari Istanbul sampai ke Mekah, Madinah untuk membolehkan manusia menunaikan, orang Islam menunaikan ibadah haji dan tidak perlu melalui perjalanan jauh pada zaman itu. Mana hebat, banyak sumbangan mereka, tak menafikan. Tapi ada satu part daripada kerajaan Islam Osmaniyah ni menjadi lemah kerana bab yang kita kata tadi fi sabilit taghut. Mereka telah pun menjadikan target dan juga direction dalam perjuangan itu mula berkecamuk di antara niat kerana Allah dengan niat kebendaan, niat kerana Allah dengan niat kewanitaan, niat kerana Allah dengan niat kesyaitanan, mengumpul harta dan sebagainya. Maka tuan-tuan, daripada 8 faktor kelemahan kerajaan Islam Osmaniyah itu disenaraikan oleh Syekh Muhammad Farid Bik merujuk kepada hampir 3 atau 4 faktor itu berkaitan dengan orang perempuan. Jadi tuan-tuan, ini adalah satu perkara yang berlaku yang menyebabkan manusia tidak lagi berjihad untuk jalan Allah. Ketika umat Islam tewas di medan Uhud, maka Allah menurunkan ayat, minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum Allahu zu fadlin 'alal mu'minin. Apabila mereka tewas, maka Allah menggambarkan memang umat Islam tewas di medan Uhud. Kalau ada orang mengatakan tak tewas, itu kesilapan. Semua buku sejarah Islam menunjukkan memang umat Islam tewas. Tak ada bahasa lebih tepat daripada itu, tuan-tuan. Kerana mereka ingkar pada seruan Nabi SAW, iaitu kekal di atas bukit bagi pemanah-pemanah yang terpilih untuk duduk di atas bukit pemanah itu. Mereka turun. Maka Allah menegur perkara itu, mengatakan minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah. Kamu ada yang cintakan dunia, nakkan dunia, dan ada yang nakkan akhirat. Bila turun ayat itu dibacakan oleh Nabi, maka menangislah sebahagian sahabat yang masih hidup, ditakdirkan Allah masih selamat dalam perang Uhud. Mereka menangis kerana mengenangkan yang terbunuh dalam perang Uhud itu ramai, tuan-tuan. Di kalangan yang hebat-hebat, tentera Islam yang hebat-hebat macam Hamzah, macam Mus'ab, yang macam Anas bin Nadir, yang pernah saya ceritakan kepada tuan-tuan, mukanya pun tak dapat dikenal pasti sampai adiknya datang untuk melihat pada jarinya, mengatakan ini betul abang aku. Barulah disahkan, dicam betul jasad tersebut. Jadi tuan-tuan, ini dia Allah ingatkan kita dalam menjalankan agama Allah ni banyak ujian. Pada peringkat pertama, semua orang boleh bergolok bergadai, susah, ujian panas hadapi sesama. Tapi bila dikenakan ujian kesenangan, maka semua orang, ramai orang akan tewas, tuan-tuan. Bila peringkat awal mengatakan semuanya untuk Allah, tapi bila dah tengah jalan, dah dapat melihat kebendaan yang Nabi jelaskan, itu bukanlah yang paling aku takut kamu ditimpa kefakiran, tapi aku takut kamu dibuka kebendaan, harta dunia melimpah ruah macam dibukakan untuk orang sebelum kamu, kama futihat alladzina min qablikum fatanafasuha kama fatatanafasu fiha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Nanti dunia itu dibuka, lalu kamu akan dapat lihat bagaimana benariknya dunia. Ramai orang akan terikut-ikut dengan dunia, terlupa matlamat utamanya, maka akhirnya kamu pun berlumba-lumba untuk mengejarnya, maka dia akan menghancurkan kamu macam menghancurkan orang sebelum kamu. Jadi tuan-tuan yang mulia, taghut ini pendeknya kata Al-Imam Wahab Az-Zuhaili yang tafsirnya, kalau kita dapat lihat penjelasan kat sini, taghut ini semua perkara yang menyebabkan kita lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya bacakan berpandukan kepada ayat ini, kata Syekh Wahab Az-Zuhaili, bahawa ayat ini merupakan ditujukan kepada kaum mukminin dan kepada Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya supaya ikhlas dalam menjalankan syariat Allah. Ini satu. Yang kedua, ayat ini menerangkan salah satu daripada kaedah atau sahaja perang. Seorang pemimpin telah minta untuk perang, maka hendaknya kaum muslimin segera bangkit untuk merangi musuh. Ada kalanya jihad menjadi fardu kifayah, ada kalanya jihad menjadi fardu. Kalau negara musuh datang menyerang Islam, maka saat itu tanggungjawab jihad menjadi fardu ain. Tapi kalau ia merupakan sebuah jihad, dipanggil untuk mereka keluar,
menentang musuh di luar, maka itu merupakan fardu kifayah ke atas mereka yang berkewajipan bertanggungjawab untuk terlibat. Ketiga, dalam ayat ini menerangkan juga bahawa di kalangan umat Islam pada setiap zaman pasti ada kelompok yang malas untuk perang. Mereka ini biasanya di kalangan munafiqun. Ya, jadi ayat ini menerangkan kepada kita lanjut sifat munafiqun. Kita diterangkan bahawa munafik ini satu fenomena yang zahir ketika Nabi sampai ke Madinah. Di Mekah tidak ada fenomena nifaq, kerana kaum munafiqun hanya lahir ketika umat Islam kuat. Justru kalau kita mengalami budaya nifaq dalam kehidupan pada hari ini, kita jangan bimbang, itu tanda kemenangan Islam sebenarnya. Walaupun Islam belum memerintah, tapi dah ada puak-puak munafik yang banyak bersebaran di berbagai-bagai media sosial untuk menghukum umat Islam, mengatakan perkara yang tak tepat tentang Islam, mentafsirkan Islam mengikut pandangan peribadi mereka yang jauh tersasar daripada kebenaran. Maka itu tandanya Islam berada di persimpangan untuk menang sebenarnya, tuan-tuan. Maka busyra kepada orang-orang Islam bahawa ia merupakan satu peringatan daripada Allah bahawa mereka akan menang sedikit masa saja lagi. Dan budaya nifaq ini menunjukkan Islam telah berada di kemuncak yang menjadi kebencian dan iri hati dan hasad kepada musuh-musuhnya. Keempat, ayat ini juga menegaskan kewajipan kaum beriman untuk berjihad di jalan Allah. Orang beriman sanggup meninggalkan kenikmatan dunia untuk mendapat kenikmatan akhirat. Sebagai contoh, kalau kata Badi Uzaman Sa'id Nursi, seorang ulama yang terkemuka ni, tuan-tuan, dia ni keturunan Nabi SAW, daripada ulama yang berada dalam kerajaan Islam Osmaniyah di zaman kejatuhannya. Tuan-tuan tahu tak cerita Badi Uzaman Sa'id Nursi? Saya cerita sikit, tuan-tuan. Beliau ni kematian ayah sejak kecil. Ramai tokoh dalam dunia pada hari ini, di timur, di barat, Muslim dan juga bukan Islam, mereka memiliki ketokohan kerana kehidupan mereka tidak ada pembimbing. Maka mereka mendablekan, triplekan effort mereka untuk jadi orang cemerlang. Itu biasanya berlaku lah. Kalau orang yang duduk bawah ketiak ayah ibu ni, dengan penuh kemanjaan, semua benda prepare, sampai tandasnya pun bapaknya bersihkan, kan, duit tak cukup, beritahu transfer aja. Orang seperti ni susah nak jadi orang hebat lah, tuan-tuan. Bukan generalize, bukan. Tapi Badi Uzaman Sanusi ni kehilangan ayah sejak kecil, maka ibu dibesarkan dia. Dicerita oleh Syekh Ali Tantawi. Badi Uzaman Sanusi ni pergi ke sekolah satu hari, setiap hari ibunya bekalkan makanan. Maka satu hari ibunya berkata kepada beliau, "Anakku, makanan ni share lah dengan orang susah. Orang susah tu macam mana ibu? Orang pakainya lusuh, dia tak bawa duit pergi sekolah, makanlah dengan dia. Bukan setakat bagi, makan dengan dia." Maka Syekh Badi Uzaman Sa'id Nursi ni pergi ke sekolah pada hari itu. Tiba-tiba, tuan-tuan, di waktu rehat muncullah seorang pengemis datang minta makanan daripada kawan-kawannya. Semua kawan-kawannya geli, bagi makanan, jalan. Budak belajar sekolah agama, pendidikan agama. Tapi Badi Uzaman Sa'id Nursi ni mengerti nasihat ibunya di rumah pagi tadi, duduk makan dengan dia, belajar tawaduk daripada dia. Tawadukkan diriku, wahai anakku, walaupun kau keturunan Nabi SAW. Maka Badi Uzaman Sa'id Nursi, tuan-tuan, bila mendengar nasihat ibunya itu, orang tu datang, dia pun datang bagi makanan kepada pengemis itu dan duduk makan dengannya. Badi Uzaman Sa'id Nursi ni, sebaik saja habis waktu rehat, dia pun balik ke kelas. Bertukarlah budak lelaki yang tadi dalam kelas biasa-biasa sahaja, sebelum itu biasa-biasa saja, tapi kali ini lepas daripada peristiwa tersebut, dia menjadi luar biasa. Dia masuk kelas, pencapaiannya, ingatannya, kefahamannya lebih daripada semua orang. Semua orang hairan. Wallahu alam, tuan-tuan, benarlah sabda Nabi SAW yang disampaikan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, jangan pandang kecil pada satu amalan, kerana mungkin pada perkara yang kecil yang kau sangkakan kecil, itulah terdapatnya rahmat Allah untukmu. Dan jangan pandang hina kepada seseorang manusia. Jangan, kerana dengan pandang hinanya kamu, kemungkinan orang yang kau pandang hina itulah orang yang merupakan wali Allah yang doanya mustajab. Doanya untukmu mustajab. Doanya untukmu kepada Allah mustajab. Maka Badi Uzaman Sa'id Nursi ni tadi mengingati pesan si ibu supaya layan orang susah dan tawaduklah kepada mereka. Kerana Allah mengajar kita dalam surah Kahfi yang selalu kita baca, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Hendaklah engkau tundukkan dirimu kepada orang yang mengingati Allah pagi dan petang, dan sabarlah bersama dengan mereka. Jangan kamu lalaikan diri kamu duduk dengan orang yang hatinya kotor, hatinya cinta kepada dunia, hatinya dilumuri kemaksiat, kerana nanti kamu jadi macam mereka. Maka tuan-tuan, mulai hari itu Badi Uzaman Sa'id Nursi ni pun jadilah orang yang hebat.
Orang alim, orang faqih memahami lebih daripada orang lain. Selalu beliau membawa datang contoh-contoh berkenaan dengan ayat Quran ini dengan tamsilan-tamsilan mudah untuk faham. Beliau menjelaskan orang Islam pada hari ini dia umpama seorang prajurit, askar yang cukup dengan senjatanya, peralatannya cukup serba-serbi, tapi dia kurang training. Maka bila bertemu dengan musuh, dia tidak reti menggunakan senapangnya, tak reti menggunakan M16-nya. Mungkin dia guna pun terbalik, tuan-tuan yang boleh kawaskan. Sepatutnya tembak ke depan, dia tembak ke belakang. Mungkin diri sendiri yang dia akan tembak. Maka itulah kehidupan orang beriman pada hari ini. Mereka memiliki Quran, tapi mereka tidak memahami apa yang terdapat dalam Quran itu. Jadi kalau kita lihat apa yang disebut oleh Syekh Wahab Az-Zuhairi, selari dengan maksud yang saya nak sebut kat sini. Ayat ini menegaskan kewajipan orang beriman untuk berjihad di jalan Allah. Orang beriman sanggup untuk meninggalkan kenikmatan dunia, mendapat kenikmatan akhirat. Mereka akan mencurahkan segala effort mereka untuk mendapatkan pahala di akhirat. Pahala yang akan diperoleh yang dijanjikan oleh Allah itu, mereka meyakini yang sebenar-benarnya. Jadi kalau kita lihat ayat digunakan oleh Allah di sini, Allah tidak mengatakan kalau kamu kalah. Lihat walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asy-syaitan inna kaida asy-syaitani kana dha'ifa. Nanti kita akan lihat dalam ayat lain bila Allah menyatakan bahawa orang beriman ini mereka tidak ada istilah kalah. Mereka akan mati syahid ataupun menang. Ini indahnya Allah. Fayuqtal aw yaghlib. Mereka mati syahid atau mereka menang. Jadi kita lihat dalam satu hadis yang menerangkan perkara ini, kelebihan orang berjihad di Allah, bahawa Nabi bersabda, tadammanallahu liman kharaja fi sabili la yukhrijuhu illa jihadun fi sabili wa imanun bi wa tasdiqun bi rusuli fahuwa alayya dhaminun an udkhilahu jannah aw urji'ahu ila maskanihi alladhi kharaja minhu nailan ma nala min ajrin wa ghanimatin. Allah menjamin orang yang keluar berjihad ini, niat perangnya itu memang hanya untuk berjihad dengan Allah, iman kepadanya, percaya kepada Rasulnya, maka Allah menjamin dia akan masuk syurga lalu atau mengembalikannya ke rumahnya, tempat tinggalnya dengan peroleh pahala dan harta rampasan perang. Jadi orang pergi berjihad, dia dapat dua. Tak ada istilah dia kalah. Sama ada dia mati syahid ataupun dia bawa pulang harta ghanimah. Dia bawa pulang harta peperangan. Dia akan jadi kaya. Tak kaya kat dunia, kaya kat akhirat. Dan orang yang mati syahid ini akan diampunkan Allah semua dosanya, meninggalkan hutang, tuan-tuan. Jadi semangat seperti ini kita kena tanam dalam diri umat Islam. Kemuliaan Islam terletak pada jihad. Bukanlah maknanya kita nak bunuh orang dan sebagainya, bukan. Tapi maksudnya kita mesti membuat persiapan untuk menghadapi sebarang kemungkinan. Itu yang telah saya tegaskan berkali-kali dalam kuliah-kuliah yang lalu. Kalau kita tinggalkan perkara ini, maka apa yang kita perhatikan sekarang, negara-negara kuasa besar dunia, mereka ini seimbang. Mereka menguasai dunia segi ekonomi, mereka menguasai dunia segi ketenteraan. Sebut negara China, tuan-tuan, tentera mereka berapa milion jumlahnya? Cuba tuan-tuan sebut negara Amerika, berapa banyak tenteranya, berapa banyak kemudahan tenteranya, berapa peruntukan ketenteraan tahunannya. Maka siapa yang mengatakan bahawa kita tak payahlah, kita bina ekonomi je lah, benda ni kita jangan berat lah, ini perkara adalah kata-kata orang jahil, tuan-tuan. Bahkan negara Jepun, kalaulah tidak kerana kekangan antarabangsa melarang mereka untuk menjual senjata, dan mungkin telah diangkat tempoh kelarangan tersebut, maka Jepun tiba-tiba bangkit menjadi producer senjata, manufacturer senjata terhebat di dunia, tuan-tuan. Kalau Korea Utara yang pada hari ini ditakuti dengan nukliernya, Jepun yang jauh lebih maju daripada Korea Utara, tuan-tuan ingat dia ketinggalan dari sudut nukliernya, tuan-tuan. Maka inilah kita cuba pandang jauh ke hadapan. Mengapa Islam menyuruh kita buat persiapan? Bukan untuk membuat kezaliman kepada orang, bukan. Mereka umat Islam yang awal ketika nak pergi perang diajar, dan saya pernah sebut kisah bagaimana seorang sahabat yang mulia Usama bin Zaid bin Harithah, ketika beliau membunuh seorang lelaki, dikejarnya lelaki tersebut, dibunuhnya lelaki itu, sedangkan lelaki itu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka perkara itu sampai kepada Rasulullah. Rasulullah tadi Usama membunuh seorang lelaki yang mengucap kalimah syahadah. Maka Usama mengatakan, Rasulullah, dia mengucapkan syahadah kerana takutkan pedang saya, wahai Rasulullah. Rasul bertanya kepada Usama, syaqaqta an qalbi, apakah engkau membelah hatinya, engkau mengetahui dalam hatinya itu ada nifaq, dia berpura-pura mengucap syahadah kerana takut pedang kau, apakah kau tahu benda itu? Maka Usama mengatakan, ya Allah, aku merasakan kata-kata Nabi itu, peringatan Nabi, amaran Nabi itu sangat mencengkam aku rasakan kebaik kalau aku tak lahir ke muka bumi. Kerana ancaman Nabi tadi, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Banyak adab dalam peperangan. Tak boleh tebang pokok, tak boleh bunuh binatang, tak boleh kacau orang berada di biara, di gereja, di rumah ibadah, tak boleh kacau orang perempuan, tak boleh orang tua, tak boleh budak-budak, tak boleh. Apa tuan-tuan lihat Amerika menyerang Iraq?
Tengok berapa banyak kilang tepung, kilang makanan dimusnahkan tuan-tuan. Banyak perempuan yang telah pun dianiaya sexually tuan-tuan. Berapa ramai anak-anak yang dibakar hidup-hidup tuan-tuan. Berapa ramai tuan guru, ulama-ulama yang hilang daripada permukaan bumi pada waktu Amerika serang Iraq tuan-tuan di Baghdad. Berapa banyak bangunan yang usianya ratusan tahun daripada kerajaan Islam yang dahulu lagi yang musnah tuan-tuan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sedangkan Nabi memasuki kota Mekah, tak ada siapa pun yang dibunuh oleh baginda, melainkan yang memang tegar pemusuhannya terhadap Islam. Jumlah mereka tak sampai pun 10 orang tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ya. Ya, jadi inilah dia yang dimaksudkan dalam ayat, kewajipan kita untuk memahami, menerangkan kepada orang di luar bahawa jihad ni adalah pilihan terakhir, tapi dia mesti ditekankan kepada jiwa anak-anak orang Islam supaya mereka tidak menganggap bahawa dalam kehidupan ini semuanya senang-senang belaka, semuanya seronok belaka, orang lain tak ada buat perancangan pada kita. Semalam saya cerita pada tuan-tuan kan, ada setengah tempat pengajian, anak-anak orang Islam ini belajar, mereka tak boleh nak skor keputusan yang baik dalam fakulti-fakulti yang kritikal itu. Kenapa? Satu daripada dapatan menunjukkan bahawa pada waktu sembahyang Jumaat, orang Islam pergi sembahyang Jumaat, maka profesor-profesor ni pergi mengajar anak-anak orang lain ini bagaimana nak menjawab periksa. Saya tak nak sebutlah jenis mana tuan-tuan. Jadi ini adalah tanda kebencian dan tanda kemeluatan mereka kepada Islam. Tiba-tiba mereka bila kita sebut tentang Islam, belilah di kedai orang Islam, mereka kata, wah tengok rasis. Siapa yang rasis tuan-tuan agak? Ada negara yang mana orang Islam tidak dibenarkan menjadi fighter tuan-tuan, tak dibenarkan jadi pilot untuk jet-jet pejuang, kerana takut mereka kepada orang Islam. Tuan-tuan tahu bagaimana diskriminasi berlaku kepada orang-orang Islam di negeri-negeri seperti itu. Sedangkan kat Malaysia, la ilaha illallah Rasulullah, peluang dibuka sama saja. Kalau tuan-tuan pergi melihat mungkin di bahagian Air Force ni, ramai di kalangan pilot itu yang berjawatan tinggi sebagainya merupakan orang-orang bukan Islam. Kita ni yang setengah keadaan begitu berlapang dada, tak ada hazard, tak apa, baik sangka semata-mata tuan-tuan. Bukanlah kita nak suruh maknanya orang, tidak. Tapi kalau di negara orang lain mereka tak buat begitu. Ada jawatan-jawatan tertentu dalam kepolisian, dalam ketenteraan, jawatan tu memang tak boleh bagi kepada orang Islam. Semua tahu tuan-tuan. Tapi negara kita, jawatan-jawatan itu diberi kepada orang bukan Islam. Tengok betapa terbukanya rahmahnya sifat orang-orang beriman. Tapi dalam masa sama kita kena ingat perintah daripada Allah supaya berjaga-jaga, supaya hazar, waspada tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Saya bukan meniup perasaan rasis. Saya nak mengajak tuan-tuan untuk merenungi ayat Allah ni supaya kita jadi orang yang lebih berjaga-jaga. Jadi tuan-tuan hati dikasih Allah sekalian. Kemudian ayat ke-77, Alam tara ila alladhina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqun minhum yakhshawna an-nasa ka khashyatillah aw ashadda khashya wa qalu rabbana lima katabta alaina al-qital laula akhartana ila ajalin qarib qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila. Tidakkah engkau memperhatikan orang yang dikatakan mereka, tahanlah tanganmu dari perang, laksanakanlah salat dan tunaikan zakat, ketika mereka diwajibkan perang, tiba-tiba sebagian mereka, iaitu kaum munafikun, takut kepada manusia seperti takutnya kepada Allah. Bahkan lebih takut daripada itu, mereka berkata, wahai Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tundakan kewajipan perang kepada kami pada waktu yang lain? Katakanlah kesenangan dunia hanya sedikit dan akhirat itu lebih baik bagi orang bertakwa, mendapat pahala untuk turut perang dan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun. Ayat ini kata para ulama turun seperti disebut dalam tafsir Wahab Az-Zuhaili, tafsir Munir ni, daripada An-Nasai Al-Hakim mengatakan bahawa di kalangan sahabat-sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in, masa mereka berada di Mekah, Allah melarang mereka daripada berjihad. Kerana bila berada di Mekah, keadaan mereka tidak stable. Ramai di kalangan keluarga mereka belum masuk Islam. Bayangkanlah kalau satu keluarga, ada yang Muslim, ada yang masih lagi kafir, musyrik. Kalaulah datang perintah Allah untuk mereka berjihad, tentulah adik-beradik akan berperang, tentu berlaku perang saudara. Maka hikmah di sebalik perkara ini, iaitu Allah tidak benarkan umat Islam untuk mengangkat senjata di Mekah. Walaupun Hamzah begitu kuat, kemudian Sayyidina Umar masuk Islam. Sebelum itu orang Islam semua tak berani sembahyang dekat Masjid Haram, tapi dengan masuknya Umar Khattab radhiyallahu anhu ke dalam Islam, maka Allah turunkan ayat, hasbuka wa man ittaba'aka minal mu'minin, cukuplah engkau Muhammad dan juga pengikut-pengikutmu di kalangan orang Islam. Maksudnya salah satu tafsiran di situ adalah Sayyidina Umar masuk Islam, maka orang kafir takut kepada Islam, takut kepada Nabi dan kepada umat Islam. Walaupun demikian, tapi Nabi SAW dan umat Islam tidak dibenarkan berjihad ketika berada di Mekah, kerana suasana tidak mengizinkan.
Masih ramai keluarga mereka belum Islam. Kalau diisytiharkan perang, tentu adik-beradik akan berperang satu sama lain. Maka Allah tidak benarkan mereka berjihad. Allah suruh mereka salat, supaya zakat saja, tuan-tuan yang mulia sekalian. Ya, ada setengah pendapat mengatakan zakat belum lagi. Pendapat lebih kuat mengatakan bahawa zakat belum lagi difardukan ketika di Mekah. Ia difardukan di Madinah bila umat Islam memiliki kesultanan, memiliki kedaulatan, memiliki kenegaraan. Ya, bukan kesultanan maksud saya dinasti, bukan, maksudnya kepimpinan. Jadi bila berlaku keadaan seperti itu, barulah mereka dibenarkan untuk berjihad. Hikmah di sebalik perkara ini seperti yang telah jelaskan tadi, kalau difardukan di Mekah, tentulah umat Islam akan berperang adik-beradik, berlaku perang saudara, maka Allah tidak izinkan. Tapi bila sampai ke Madinah, barulah dibenarkan mereka untuk berperang, merampas kembali hak mereka yang telah pun dirampas oleh orang kafir ketika di Mekah. Maka berlakulah perang Badar untuk mengambil balik semula harta-harta mereka. Jadi bila difardukan jihad ketika berada di Madinah, yang tadi beria sangat nak suruh pergi perang, tapi bila difardukan perang dah tak mau pergi perang pula. Tadi cakap lebih-lebih, sekarang bila suruh tak mau pula. Mereka mengatakan ini merujuk kepada beberapa orang sahabat seperti Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Apakah ini betul, tuan-tuan? Jawapannya salah, tuan-tuan. Kalau kita baca dalam kitab yang namanya Al-Isabah, ni satu kitab yang penting Ni dalam, kalau kita belajar hadis, namanya Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, iaitu kisah tentang para sahabat yang ada keliling Nabi. Berapa puluh ribu mereka itu dikumpulkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab ni. Maka beliau menerangkan bahawa Abdurrahman bin Auf ni salah seorang daripada 10 yang layak masuk syurga. Ketika hidupnya lagi, Nabi telah beritahu, inilah merupakan orang yang antara yang terbaik, dan dia merupakan salah seorang daripada 6 orang yang sentiasa menjadi ahli syura Nabi SAW. Dan Abdurrahman bin Auf ni punya jasa banyak untuk Islam. Tuan-tuan, saya baca kat sini. Tasaddaqa Abdurrahman bin Auf ala ahdi Rasulullah bi syatri malihi. Abdurrahman bin Auf kerana seorang businessman yang sangat berjaya, pernah menyedekahkan, menginfakkan untuk Islam separuh daripada harta ini. Kita tahu tak berapa jumlah harta kita, tuan-tuan? Cuba tuan-tuan kira. Rumah berapa value dia, kereta berapa value dia, kemudian duit kat bank berapa value dia, emas pada isteri berapa value dia. Sanggup tak tuan-tuan agak? Kalau tuan-tuan kira betul-betul, buat costing kan, bagi separuh untuk Islam. Agak mampu tak, tuan-tuan? Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Maka kata Syekh Wahab Az-Zuhaili, kalau ayat ini dikatakan merujuk kepada Abdul Rahman yang mula-mula minta supaya dapat berjihad, tiba-tiba difardukan jihad, tidak mahu pergi, ini sifat munafik. Ini bukan sifat ahli syurga macam Abdul Rahman. Tidak layak, riwayat ini tidak tepat untuk kita ceritakan tentang beliau. Jadi tak semua yang terdapat dalam hadis itu kita boleh pakai, tuan-tuan, terutamanya bila melibatkan hukum dan juga hujah. Kalau ia merupakan raqaiq, cerita-cerita melembutkan hati, ia dibenarkan untuk kita bawa hadis dhaif. Tapi kalau berkaitan dengan peribadi sahabat yang dijamin syurga, ini memang tak sesuai untuk kita kaitkan dengan mereka. Sedikit pun tidak layak mereka ini dikaitkan, tuan-tuan. Apa lagi cerita di sini? Summa tasaddaqa ba'd bi 40,000 dinar. Kemudian beliau telah pun menginfakkan untuk Islam sebanyak 40,000 dinar. Tuan-tuan ingat ni, satu dinar sama dengan RM1,000. 40,000 berapa, tuan-tuan? Cuba kali. 40,000 kali dengan 1,000. Berapa juta, tuan-tuan? Cuba kira, ambil kalkulator kira. Thumma hamala ala 500 faras fi sabilillah wa 500 rahilah. Kemudian Sayyidina Abdurrahman bin Auf juga telah menghadiahkan untuk Nabi 500 ekor kuda yang lengkap dengan peralatan senjata peperangannya, dan 500 kenderaan untuk Rasulullah, iaitu 500 ekor unta. Ya Allah, tuan-tuan, hari ni kalau kita kena pergi Mekah, nak kena dam bayar harga seekor unta demam, tuan-tuan, harganya RM5,000 paling murah seekor unta, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan kira kalau 500 ekor unta yang diwakafkan, dihadiahkan untuk Islam, agak-agak orang macam layak ke untuk kita kaitkan? Pendeknya, saya nak rumuskan kepada tuan-tuan bahawa riwayat mengatakan bahawa ini merupakan Abdul Rahman dengan beberapa orang di kalangan sahabat Nabi. Riwayat ini lemah, tak boleh pakai, tuan-tuan. Ini sebenarnya merujuk kepada kaum munafikun, kata Syekh Wahab Az-Zuhaili dalam tafsirnya. Beliau mengatakan bahawa ini tak ada kena-mena dengan Abdul Rahman bin Auf, bahawa beliau merupakan orang yang hebat untuk Islam, dan ayat ini tidak berkaitan dengan beliau. Ini maksudnya merujuk kepada kaum munafikun. Ini bestnya tafsir Munir untuk tuan-tuan yang saya agak tuan-tuan baca, kerana semua riwayat yang dikemukakan dibahaskan dari sudut ilmiah, kesesuaiannya, keserasiannya dengan ayat-ayat yang lain. Maka tuan-tuan yang mulia sekalian, cukuplah setakat ni dulu untuk renungan pada malam ni. Tentu tuan-tuan tengah ternanti-nanti, dan saya tak sempat nak cerita Khalid Walid pada malam ni nampaknya.
Walaupun insya-Allah dia akan sambung pada malam esok. Dan kita nak buat pengumuman tentang mereka yang bertuah. Dan saya bagi pihak Telaga Biru ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan penghargaan kepada tuan-tuan kerana menyokong program Cyber Sale yang kita adakan, yang berlanjutan telah pun berlaku selama 12 hari. Dan dari masa ke semasa kita akan terus update tuan-tuan tentang tentang program-program kita selanjutnya, diskusi ilmu, review buku dan sebagainya. Dan saya juga tidak lupa kita nak ucapkan banyak terima kasih dan penghargaan kepada sahabat-sahabat rakan kongsi sinergi partner kita dalam program Cyber Sale pada kali ini, terutamanya kepada Felabi, kepada Sate MS. Tuan-tuan nak makan sate, makanlah Sate MS tengok dekat Instagram mereka. Dan begitu juga Rina Craft. Dan jadi tuan-tuan, kemudian kita ada peraduan kongsi dan menang, iaitu tayangan perdana pesanan terakhir. Jadi tayangan drama pendek ini berkisah tentang kehidupan seharian seorang Muslim dalam perkara berkaitan dengan adab. Ya, jadi bagaimana pentingnya tuan-tuan buku adab ni supaya kita jadikan dia satu panduan dalam hidup. Kerana para ulama berkata, tuntutlah adab, belajarlah adab sebelum belajar ilmu. Dalam buku ni kita cuba untuk menjadikan panduan dalam kita mengamalkan Islam berserta dengan adab. Kerana adab ini merupakan hasil daripada iman sebenarnya tuan-tuan. Firman Allah dalam surah Ibrahim bahawa lihatlah pokok, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama'. Lihatlah pokok, akarnya dalam bumi, batangnya, dahannya, rantingnya, daunnya, bunganya itu akhlak tuan-tuan. Jadi adab. Indahnya buku ni kerana ia menunjukkan kepada kita segalanya serba-serbi, semua dilukiskan, ditunjukkan, digambarkan. Dia beri panduan, penerangan. Dia bukan setakat satu know-how tapi show-how. Buku yang indah ni tuan-tuan jadikan rujukan kita sekeluarga. Kami mengharapkan ia jadi satu program mendidik usaha keluarga. Ya, cuba tuan-tuan adakan kat rumah kita satu buku ni tuan-tuan. Investment untuk memahami adab dalam Islam. Kan? Pentingnya buku ni kerana ia merupakan satu rohani kepada amal bakti kita kepada Allah, kepada ibadah yang kita kerjakan. Ingat ni adab berkaitan ikhlas, khusyuk dalam sembahyang. Kalau sembahyang kita tak ada khusyuk, maka tidak diterima oleh Allah. Maka demikianlah pentingnya adab ini untuk menyempurnakan kehidupan kita. Sekarang tibalah masa untuk saya umumkan nama pemenang dan peraduan kongsi dan menang. Jadi ada banyak tempat yang telah pun disediakan sini. Saya baca dari bawah lah. Tempat kelima, tempat kelima mendapat hadiah wang tunai sebanyak RM20 dan sebuah buku adab yang ditandatangani oleh penulis dan saya sendiri. Tempat kelima ni dapat 16 likes. Tempat yang keempat, terima kasih, tahniah kepada Aiza Zainal yang dapat 20 likes, akan mendapat hadiah wang tunai sebanyak RM30 dan buku adab beserta dengan tanda tangan penulis dan juga tanda tangan saya. Tempat ketiga dimenangi oleh Puan Amira Rahim yang mendapat 48 likes dan akan dapat wang tunai sebanyak RM40 dan buku adab beserta tanda tangan penulis dan saya sendiri. Tempat kedua, Syafitri Abbas mendapat 57 like dan dia akan dapat wang tunai sebanyak RM50. Dan juga sebuah buku ensiklopedia adab beserta tanda tangan penulis dan juga saya sendiri. Tempat pertama, ding ding ding. Tak ada muzik tuan. Terima kasih kepada tuan-tuan perempuan yang banyak menyokong program ilmu ni. Nak tahu ke siapa? Suspend tu Tempat pertama diperolehi oleh Firdaus Rosni yang mendapat 80 likes dan beliau mendapat wang tunai sebanyak RM100 dan pewangi kereta tajaan Felabi. Dan di samping itu beliau juga mendapat buku ensiklopedia adab, buku terbaru Telaga Biru, mendapat tanda tangan daripada penulis dan saya sendiri. Jadi tuan-tuan, terima kasih kerana sokongan tuan-tuan. Sekali lagi penghargaan setinggi-tingginya. Tanpa tuan-tuan tak ke mana kami, tanpa doa tuan-tuan tak ke mana Telaga Biru. Saya menyeru kepada cikgu-cikgu, kepada guru-guru, ustaz-ustazah bahawa Telaga Biru adalah penerbit buku-buku akademik pada ini, dan kami juga terlibat dengan robotik. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan tidak membiarkan kami keseorangan dalam jihad pada kali ini, jihad ilmu yang kita cuba bawakan, perjuangan. Kita nak kumpulkan sebanyak mungkin guru-guru pakar, cemerlang, guru-guru hebat untuk bersama-sama dengan kita
dalam penulisan, dan mudah-mudahan ini menjadi jariah kita bersama. Nantikan promosi-promosi kita yang akan datang. Jadi mudah-mudahan dapat kekal terus bersama dengan kami di website Telaga Biru, di Facebook Telaga Biru, di Facebook saya sendiri, di Facebook Umrah Zahzan. Berbagai tawaran dan juga peraduan akan kita adakan masa ke semasa, dan hadiah masa ke semasa. Mudah-mudahan segala yang baik semua daripada Allah. Terima kasih atas sokongan tuan-tuan. Dan insya-Allah malam esok saya akan ceritakan kepada tuan-tuan ayat berikutnya, dan bagaimanakah sahabat-sahabat Nabi punya kesungguhan untuk mengamalkan ayat-ayat jihad, dan kalangan mereka yang mati syahid pada malam pertama bersama dengan isterinya, belum sempat mandi junub. Siapakah beliau? Dan kita juga akan belajar tentang Khalid Walid, merupakan singa Allah yang hebat itu. Dan saya nak cerita lagi beberapa figure jihad yang sangat hebat, yang sinonim dengan kebangkitan umat Islam di akhir zaman ni, dengan Hasan Bananya, Muhammad Al-Fatihnya, Salahuddin Ayyubinya, Sultan Muhammad Qutuznya yang mengalahkan Mongol di Ain Jalut. Kemudian Bebas. Bebas ni seorang keturunan Mamluk Ayyubi, yang mana beliau punya peranan besar dalam Islam untuk kita tahu lebih lanjut. Dan Sultan Sulaiman Qanuni, Sulaiman the Magnificent, yang kita nak baca rentak berfikir mereka, bagaimanakah kualiti yang ada pada mereka sehingga Allah memberikan kemenangan itu di atas tangan mereka. Kita nak garap kefahaman jihad ini pada anak-anak dalam konteks yang betul di mana saja mereka berada. Mudah-mudahan segala baik semua daripada Allah kelemahan manusia. Terima kasih atas sokongan tuan-tuan sekali lagi. Kenang saya dan tuan-tuan, dan sama-sama kita akhiri sesi ilmu kita pada malam ni dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala' wa daraki syaqa' wa su'il qada' wa syamatatil a'da'. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahwili 'afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Tuan-tuan, kenang saya dan tuan-tuan, sokonglah bersama-sama industri buku. Mudah-mudahan selangkah kita membaca, selangkah kita dekat dengan Tuhan. Selangkah kita membaca, selangkah kita dapat bina keluarga seperti mana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.